Selamat datang ke podcast hari ini, iaitu Sudut Pandang Politeknik Muka Podcast. Okey, hari ini adalah episod special sikit kerana terlibat dengan dua orang dari Politeknik Muka dari Semenanjung. Sebelum memulakan, nama saya Kishan Anarki Vasu. Nama saya Linggesh, Analaki Sarawanan. Mari kita memulakan podcast hari ini. Untuk soalan pertama, Linggesh, kenapa kamu pilih Politeknik sebagai pilihan anda? Lagi-lagi Politeknik Muka Sarawak. Saya pun tak sure. Okey, selepas saya habis SPM, saya ada pergi ceramah lah. So, ceramah tu dia orang cakap tentang apa yang lebihan Politeknik, College Community semua. Saya macam, dia orang cakap Politeknik kita akan dapat practical skill banyak. Saya pun macam practical skill. Okey lah, saya ingin practical skill ni boleh tolong saya dekat future. So, saya pilih Politeknik. Yang pilihan Politeknik Muka tu saya pun tak sure macam mana saya dapat. So, saya fokus belajaran saja. So, saya tak tengok tempat. Tapi saya tahulah saya akan pilih tempat-tempat jauh daripada Semenanjung macam Sabah, Sarawak, macam Perak, Kedah. Saya interest explore sikit. So, saya pilih jauh-jauh lah Politeknik. Politeknik Muka macam dapat lagi saja dapatnya. So, Kishan, saya pun nak tahu kenapa kamu pilih Politeknik dan Politeknik Muka lagi untuk continue pelajaran kamu. Okay, saya pilih first masa saya habis SPM, saya lepas saya habis SPM, saya continue dengan kerja-kerja sementara untuk cari duit dulu untuk kita nanti teruskan pembelajaran. So, masa tu saya pun tak sure nak course apa. So, saya ingat IT, saya tahu pasal sikit komputer. So saya ambil IT. So, dalam IT tu saya tengok Politeknik apa yang ada, saya just isi saja. Walaupun saya tak kenal sangat Politeknik tu berada di mana. Tapi saya tak sangka juga saya dapat Politeknik di Sarawak. Saya ingat di Melaka ke Perak atau dekat sini saja. So, once saya dapat, saya bagi tahu mak saya pun macam takut. First dia takut sebab dia tak pernah pergi Sarawak, dia pun tak kenal sangat orang macam mana dekat situ, dia dapat survive ke tak saya ni. So lepas tu saya dapat, saya kata tak apa, saya try, saya cuba dulu. Saya pun nak cuba tengok macam mana tu. So saya pun pergilah saya datang Sarawak sini. First time datang sekali dengan emak saya. So saya datang je, semua sangat bagus, suasana sangat bagus, orang pun sangat friendly. So saya pun suka sangat lah. Emak saya pun kata, tak apa, kamu tak payah ubah, dekat sini saja. Sini je belajar. Sini memang semua okey, semua baik. So saya pun macam suka sangat. So bolehlah saya pun continue. Lepas tu saya pilih Politeknik sebab Politeknik lebih kepada practical. Saya lagi suka practical daripada kita tulis-tulis macam teori lah. So inilah saya pilih Politeknik dan lagi-lagi Politeknik Muka Sarawak. Situation kamu lebih jauh daripada saya tahu. Masa saya dapat Politeknik Muka, mak saya macam, kamu tak nak pergi ke? Pergi je lah. Mak, jauh sangat mak tu. Saya nak macam, nak jauh lah tapi bukanlah jauh sebagai pergi Sarawak. So mak saya macam, tak apa, ini macam peluang untuk experience. If kamu dah macam tua sangat, berapa kali kamu nak visit Sarawak? Saya pun macam, betul lah, experience je lah saya. So masa saya datang sini dulu-dulu, saya tengok, besarnya Politeknik Muka. Berapa jabatan dekat sini. Masa saya masuk pun macam lebih daripada 500 yang masuk intake. So jauh lah experience kita sikit. Ya, betul. Okay, Kishan, untuk saya kamu ada macam super senior untuk saya kerana kamu dengan saya ambil diploma dalam IT saja. So saya nak tahu kenapa kamu pilih diploma dalam IT. Seperti saya kata tadi, macam saya ambil IT ni, saya pun tetap fikir nak pergi course apa. Macam nak pergi course account macam susah, tak pernah ambil saya science stream. Nak pergi science stream punya course semua susah juga sebab saya tak suka teori. So saya tengok apa yang ada praktikal dengan apa yang saya suka. Apa yang saya pernah adalah selalu main game,
main game dalam laptop tu semua, PC. So, okay lah, go for IT, choose for IT. Lepas saya ambil IT, saya tak menyesal. Saya memang okay sebab saya tengok tu, saya dapat belajar dengan cepat. Jika kita ada minat, memang dapat di-continue dengan cemerlang. So, itulah saya ambil IT dan saya tak menyesal untuk tukar kepada jabatan lain ke tak. Okey. Macam mana pula kamu? Saya saya ambil accounting dalam SPM. So mak saya mengikut menjadi CAT accountant. Tapi saya tak minat accounting. Macam accounting susah sangat. Masa SPM pun saya macam, dah pass ke accounts? So saya minat IT lebih lah kerana masa saya kecil dia macam IT, hacking. Macam itulah saya fikir. So masa saya dapat peluang, saya terus apply untuk JTM IT lah. So masa saya dah dapat, saya ada 3 goal. Satu, dapat AKJ setiap sem. 2, dapat girlfriend. 3, untuk mendapat anugerah pengarah. Itu saya punya goal lah. Bagus, harap kamu dapat. Yalah. Hope. Ya. Okey, seperti kita tahu dalam JTMK kita ada 2 track. Track networking dengan SAD, iaitu untuk programming. Kamu lebih meminat kepada track mana? Untuk saya pilih networking. Sebab networking saya suka pasang-pasang. Saya tak suka duduk coding jauh. Kita perlu pasang-pasang. Sebab networking pun kita ada belajar semua yang programming juga, tapi tak selebihnya dengan mereka SAD lah. Macam mana dengan kamu? Betul, saya pun macam sama. Saya ambil networking kerana saya pun suka macam pasang wire semua. Macam SAD dia orang duduk saja. Tekan macam boring sangat tu untuk saya. Untuk saya nak practical. Practical dengan coding adalah sikit tapi janganlah semua coding. Nanti boring sangat tu. Untuk saya minat networking. Okey, kita pergi kepada next, iaitu kita dua berada di Politeknik agak lama juga. Okey, boleh share kepada kita semua ni pasal kamu datang sini Politeknik Muka. Retek terdapat dah ayat tu. Pengalaman dekat Politeknik Muka. Continue. Okey, kita pergi kepada next. Apakah pengalaman kamu dalam Politeknik selama 3 sem ni? Untuk saya, first saya masuk sini macam mana saya nak spend weekend saya? Tak naklah saya tidur dan main ML saja. So saya ada tanya senior saya lah. Senior saya buat apa lah, macam boring sangat tau weekend ni. Diorang recommend saya masuk club lah. So dulu saya tak tahu klub apa yang aktif, klub apa yang besar sangat. Klub yang spontan. So sporting lah ya. So saya masuk, tanya senior tu, dia cakap saya SRM dia sporting sangat. Dia orang buat program setiap sem. Saya macam lah. If saya nak join SRM saya kena buat apa? Saya tanya dia cakap kena ada interview. Wah, habis. Dengan interview pun dah takutlah saya. Interview buat apa, soalan apa. Saya dah macam stres sangat tu. So masa interview saya cakap saya ingin. So saya tunggu untuk 1 minggu. Tiba-tiba cakap dah dapat dah sebagai EXO reka cipta. Saya macam okay. So selepas tu saya ada join SEEDS. SEEDS macam dia bawa jabatan saya. So dia orang pun buat program. Dan program dia macam contoh sukan. Dia orang ada buat yang TikTok challenge macam tu lah. Saya tengok macam tu, ni experience doh. So itu saya punya first sem. Second sem saya ada masuk MMC. So MMC saya masuk kerana saya ada minat untuk belajar tentang kamera lah. So saya ada experience untuk PA system tapi kamera bukan banyak lah. So saya macam MMC saya masuk, belajar sikit tentang kamera. Itu pun sini ada information sikit lah tentang kamera. Untuk saya itu je. Question saya soalan yang sama.
kenapa? Apa yang pengalaman kamu? Dah 5 sem dekat sini. Pasti pengalaman kamu baik daripada saya. Okay. Tu saya first masa saya datang sini Politeknik Muka, saya tak tahu nak join apa club. So first saya just tengok masa sesi pengenalan SRM saya tengok baju tu cantik. Lepas tu mereka kata jika beli baju mereka boleh masuk sebagai member. Okay. So saya pun belilah baju, jadilah member. Lepas tu macam kelebihan lah, dapat baju, dapat jadi ahli. So dapat ahli, lepas tu sikit-sikit dia dapat exco. Okay, seperti tahu SRM Sekretariat Rakan Muda memang aktif dalam Politeknik Muka. So banyak program yang mereka melaksanakan. So saya pun join semua program lah sebab tu itu akan memberi manfaat dan juga dapat banyak CJ. Sebab kita tahu dekat Politeknik Muka perlu ada banyak CJ. So dapat semua program dapat CJ. Okay. So masa lepas tu saya join JPKK iaitu Jawatan Kuasa Pelajar Kolej Kediaman sebab saya berminat untuk jadi macam ketua aras atau blog. Tapi masa tu saya dapat ketua aras sebab saya dalam SRM, sebab SRM itu sebagai warden saya untuk blog saya. So dia kata dia ada cadang untuk jadi ketua aras. So saya pun okey. Saya pun okey lah kita cuba ketua aras. Dan mencuba ketua aras, masa itu juga saya macam kita berminat dalam kamera tapi kita belum join lagi MMC. Saya pun tunggulah bila ada interview, bila ada kemasukan. Lepas tu saya tengok sekali ada kemasukan, belum lagi full. Pergi apply dan terus dapat dah. Kita dapat masuk dalam ahli multimedia club. So semua program saya tunggulah bila mereka panggil untuk program sebab kita berminat. So, lepas tu saya continue saya pun masa tu juga fokus dengan pembelajaran lah sebab kita tak boleh lepaskan pembelajaran. Okay, then masa lepas tu saya jadi dekat JPKK saya jadi ketua blog. Mereka ada cadangkan saya untuk jadi wakil JPKK untuk pergi kepada MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. So sekarang saya sebagai Majlis Perwakilan Pelajar sebagai exco kelab persatuan dan badan beruniform. So itu pun kelebihan lah saya dapat semua mula daripada SRM. So SRM adalah macam utama yang buat saya jadi tahap ke ini. Sebab jika tak ada SRM saya tak dapat belajar macam mana jadi pemimpin, semua. Macam mana nak komunikasi dengan orang lain. Tapi SRM yang ajar banyak supaya saya dapat pergi jadi Majlis Perwakilan Pelajar. Lepas tu jadi ketua blog untuk jaga satu blog. So itulah kelebihan saya, itu yang pengalaman selama ni. Tapi juga dalam pembelajaran pun saya tak melepaskan. Saya masih dalam mereka kata cakap je. Mereka kata mereka cakap kamu. Mereka kata budak dekan lah. Jika ada 3.5 ke atas mereka kata dekan. So saya masih dalam dekan lah, list dekan lah. So pointer saya pun terjaga juga 3.9 HPNM tu kekal, tidak menjatuhkan supaya saya dapat seimbang dengan pembelajaran dengan kurikulum. So untuk mendapat anugerah pengarah juga kita perlu merebut untuk itu sebab itu adalah macam satu anugerah yang paling besar dekat Politeknik Muka. Ya, betul. So saya seperti kamu tahu, kamu macam idola untuk saya lah. So saya ikut perjalanan kamu. So saya pun dah 2 sem dekat sini, dekan 2 sem. So SRM untuk saya dia macam keluarga yang kedua lah. Dia orang yang keluarkan saya punya value saya. So thank you untuk SRM lah. Kita boleh keluarkan kita punya talent. Betul. Okay. Saya rasa itu saja untuk podcast hari ini.
Terima kasih kepada semua dan engage. Terima kasih. Ya, thank you Kishore, thank you. Okay. Thank you guys untuk tengok podcast kita. So, klik like button and subscribe. Dan bye. Terima kasih. Nandri. Nandri.